Testing, testing, 1, 2, 3 suara. Testing, testing, 1, 2, 3, 1, 3 suara. InsyaAllah untuk surah At-Taibah. Cung. InsyaAllah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pagi ini Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu billahi war rasulinin. Allahumma ghnina bihalin harami wa siwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu suwaillah. Bismillahi masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antu himal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian pagi ini yang dianjurkan daripada surah At-Taibah. Taibah, Bandar Bukit Puchong, insyaAllah. Saya cek dulu ya, nak share live pagi ini pada surah Taibah, mudah-mudahan. Okay. Sebentar. Mohon Taibah. Korea Taibah, surah Taibah. Bukit Puchong, Bandar Bukit Puchong. Kita share dengan grup-grup untuk Bandar Bukit Puchong, surah Taibah. Taibah. At-Taibah. Flat. Okay, flat. Okay, insyaAllah. Tes suara, insyaAllah. Mohon komen suara. Komen, insyaAllah. Ada komen, suara jelas? Dapat. Okay, insyaAllah.
suara, tes suara, insyaAllah. Mohon komen suara. Komen insyaAllah. Ada komen, suara jelas. Ada tak? InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pagi ini untuk tazkirah Ramadan untuk karya Taman Bandar Bukit Puchong, Surah At-Taibah, ya, InsyaAllah. Mudah-mudahan semua ada di depan internet sedang live untuk kitab itu, iaitu kitab Tanbihul Ghafilin. Bab yang kita sentuh hari ini iaitu bab fadilat puasa, ya, fadilat bulan Ramadan, insyaAllah. InsyaAllah siapa yang ada kitab boleh buka muka surat. Kalau sini pakai kitab lama muka surat 480. Kitab lama muka surat 480, insyaAllah. Kitab baru muka surat 372. Kitab yang sama tapi version baru 372. Kitab lama muka surat 480, insyaAllah. Fadilat bulan Ramadan. Kita dah masuk sebenarnya muka surat. Dah masuk 2 muka surat, ya. Kita dah mula dah Ramadan. Belum masuk Ramadan tu kita dah mula. Kita teruskan bulan Ramadan ni, insyaAllah. Kitab lama muka surat 480, kitab baru muka surat 372, insyaAllah. Dimulai dengan hadis Rasulullah SAW, perenggan di atas sekali, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, umatku diberi oleh Allah tiap bulan Ramadan 5 macam yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain sebelumnya. Ya. Umatku diberi oleh Allah tiap bulan Ramadan 5 macam yang tidak diberikan pada umat-umat yang sebelumnya. Kelebihan bulan Ramadan. Yang pertama, umat Rasulullah yang pertama, bau mulut orang yang puasa lebih harum di sisi Allah. Ya, lebih harum dari sisi Allah Ta'ala dari bau kasturi ataupun misik. Kelebihan yang pertama. Yang kedua, malaikat mintakan ampun untuk orang yang puasa hingga berbuka. Yang kedua. Yang ketiga, penjahat-penjahat syaitan dibelenggu sehingga mereka tidak tidak luasa sebagaimana biasanya. Yang ketiga. Yang keempat, Allah menghiaskan syurga tiap hari dan berfirman, hampir para hamba-Ku yang soleh pada akhir malam Ramadan. Allah menghiaskan syurga tiap hari dan berfirman, hampir para hamba-Ku yang soleh bebas dari keberatan dan gangguan dan kembali padamu. Yang kelima, Allah mengampunkan mereka pada akhir malam Ramadan. Ditanya, ya Rasulullah, apakah itu Lailatul Qadar? Jawabnya, bukan, tetapi seorang buruh dibayar upahnya bila telah selesai pekerjaannya. Ya, insyaAllah. Kelebihan umat Rasulullah SAW yang berpuasa. Disenaraikan sini ada 5. Yang pertama, bau mulut orang yang puasa lebih harum dari
kasturi di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya jangan kita risau. Memanglah berbau mulut masa satu hari tak makan, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bau tu ibarat kasturi. Itu kelebihan umat Muhammad SAW. Yang kedua, malaikat mintakan ampun untuk orang yang puasa sehingga berbuka. Tak berhenti para malaikat. Tapi puasa yang sebenarnya lah, daripada subuh sampai maghrib, non-stop malaikat mintakan ampun untuk kita. Tapi kita macam mana pula? Yang ketiga, penjahat-penjahat syaitan. Syaitan dibelenggu sehingga mereka tidak luasa sebagaimana biasanya. Ramadan syaitan diikat. Tapi kadang-kadang manusia pula berperangai macam syaitan. Yang keempat, Allah menghiaskan surga tiap hari. Dihiaskan surga tiap hari dan berfirman, hampir pada hamba-Ku yang soleh bebas dari keberatan dan gangguan dan kembali padamu, kembali pada asalnya. Yang kita ni surga dibuka seluas-luasnya surga. Bulan Ramadan surga dibuka seluas-luasnya. Yang kelima, Allah mengampunkan mereka pada akhir malam Ramadan. Ramadan ni dibagi kepada 3. 10 yang pertama diberi rahmat, 10 yang kedua diberi pengampunan, 10 hari yang ketiga dibebaskan daripada api neraka. 3 level. Abu Laits meriwayatkan dengan sebelum tu ditanya, ya Rasulullah, apakah Lailatul Qadar? Jawabnya, bukan, tetapi seorang buruh dibayar upahnya bila telah selesai pekerjaannya. Maksudnya apa? Lailatul Qadar tu kita janganlah ditunggu, kita buat. Kata ulama, daripada maghrib, bermulanya maghrib lepas buka puasa sampailah esok terbitnya fajar. Kalau penuh dengan ibadah kita, dapatlah kita upah dia, itu Lailatul Qadar, digandakan pahala kita. Abu Laits meriwayatkan dengan sanad dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, menyampaikan khabar gembira kepada sahabat dan bersabda, telah tiba kepadamu bulan Ramadan, bulan yang berkat. Allah mewajibkan kepada kamu berpuasa dalam bulan ini. Terbuka pintu-pintu syurga dan tertutup pintu-pintu neraka jahim, dan dibelenggu syaitan-syaitan yang jahat. Juga di bulan itu ada Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau baca dalam kitab lain, Ramadan dalam kitab kajian Dr. Al-Fadil, salah satunya Al-Fadil Dr. Zulkifli, disenaraikan fadilat Ramadan, fadilat puasa ni lebih pada 20 fadilat. Saya baca poin-poin dia, InsyaAllah lebih daripada 24 fadilat Ramadan. Fadilat puasa, fadilat Ramadan lain. Fadilat Ramadan ditulis sini, Ramadan adalah anugerah agung daripada Allah yang disambut ketibaannya dengan penuh kesyukuran dan kegembiraan oleh umat Islam seluruh dunia. Rasulullah SAW setiap kali Ramadan menghampiri akan menyampaikan ucapan khas di hadapan para sahabatnya di hujung Sya'ban dengan menyebut dan membesar-besarkan kehadiran nikmat agung tersebut. Itu fadilat Ramadan. Sebelum fadilat puasa, menyambut kedatangan Ramadan.
Tengok sikit bab Ramadan lain. Fadilat Ramadan. Fadilat Ramadan ataupun fadilat atau kelebihan ibadah puasa kepada orang yang melakukannya amatlah banyak sekali. Disebut dalam Al-Quran, dalam Al-Sunnah, antaranya sebagaimana berikut. Fadilat yang pertama. Yang pertama, fadilat puasa ni, Allah Ta'ala memuji orang mukmin yang berpuasa. Ini sebagaimana firman, orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji Allah, yang berpuasa. Yang memuji yakni Allah, yang berpuasa atau yang mengembara menuntut ilmu, yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kejahatan dan yang menjaga ketetapan Allah. Maka berilah khabar gembira kepada orang yang beriman dengan syurga. Ini yang di surah At-Taubah ayat 112. Fadilat dia, kelebihan puasa ni, Allah puji orang mukmin yang berpuasa. Sebentar. Pertama, fadilat puasa ialah Allah memuji orang mukmin yang berpuasa. Ya, insyaAllah. Yang kedua, fadilat puasa ialah yang pertama tadi, fadilat puasa ialah Allah puji orang mukmin berpuasa. Oleh kerana itu, Aisyah radhiyallahu anha berkata, pelancongan bagi umat ini ialah dengan beribadah puasa. Umat Islam hebat, kelebihan umat Islam waktu bulan puasa. Yang kedua, puasa tidak ada bandingannya. Kelebihan puasa, dia tak ada bandingan dari segi pahala, dari segi apa. Daripada Abi Umamah berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, perintahkanlah padaku satu amalan yang masukkan aku ke dalam syurga. Nabi SAW menjawab, hendaklah kamu puasa kerana puasa tiada bandingannya dengan ibadat lain. Itu kelebihan puasa. Ditanya sahabat, apa yang paling hebat amalannya ialah bab berpuasa. Ini ditulis dalam riwayat Al-Nasa'i. Fadilat yang ketiga, menyandarkan ibadah puasa kepada Allah sebagai memuliakan martabatnya. Kelebihan puasa, menyandarkan ibadah puasa kepada Allah. Hebatnya puasa ni, tak ada siapa, pergantungan dia terus kepada Allah Ta'ala. Itu yang timbulnya takwa. Takwa, takut. Disuruh kita diperintahkan kita berpuasa untuk kita bertakwa. Sabda Rasulullah SAW, setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali ibadat puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah bagiku. Akulah yang membalasnya. Puasa ini merupakan benteng. Bila seorang daripada kamu berpuasa, janganlah bercakap keji. Jika seorang memakinya atau memeranginya, maka katakanlah, saya sedang puasa, saya sedang berpuasa. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya kekuasaannya, bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat daripada bau kasturi. Bagi orang berpuasa ada dua kegembiraan, iaitu apabila ia berbuka dia gembira, apabila dia berjumpa Tuhannya, dia bergembira. Bila berbuka kemudian berjumpa Allah Ta'ala, dia pun bergembira. Dia gembira dengan puasanya, iaitu ganjaran puasa dari Allah. Riwayat Bukhari. Ini berkata Ibn Abdul Abbar, cukuplah dengan kalimah yang maksud puasa itu bagiku sebagai kelebihan pada puasa di atas semua ibadat yang lain.
Bila Allah jawab puasa itu adalah hak Allah Ta'ala, itu yang paling hebat kelebihan puasa. Oleh itu balasan pahala disandarkan kepada Allah Ta'ala yang menunjukkan bahawa darjat puasa itu di sisi Allah itu amat besar sekali. Ia adalah kemuliaan yang disebut sendiri oleh Allah Ta'ala di dalam hadis Qudsi. Puasa itu satu kelebihan kerana puasa tidak dimasuki perasaan riak sebagaimana ibadat-ibadat yang lain. Manakala kata Imam Qurtubi, Al-Qurtubi dan lain-lain, segala amalan boleh dimasuki perasaan riak kecuali puasa, yang mana tidak dapat dikesan dengan perbuatan itu kecuali Allah Ta'ala saja. Oleh itu puasa hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala. Puasa itu hanya disandarkan kepada Allah Ta'ala. Susah dimasuki riak. Allah yang kesan. Oleh yang demikian Allah Ta'ala menyebut dalam hadis Qudsi yang bermaksud dia meninggalkan nafsu syahwatnya kerana Allah. Sebab takut dia. Itu dia timbulnya bab takwa. Takut dia. Takwa, tawaduk dia. Tawaduk dia, qanaah dia, warak dia, yakin dia. Fadilat yang ketiga. Fadilat yang keempat, kelebihan puasa, darjat orang berpuasa akan diangkat. Darjat orang yang berpuasa akan diangkat. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, yang dimaksudkan dengan perkataan yang bermaksud akulah yang membalasnya, bermaksud akulah sahaja yang mengetahui kadar pahalanya dan melipatkan ganda kebaikannya. Adapun ibadat yang lain kebanyakan diketahui oleh manusia. Ya? Allah saja yang akan balas. Allah tahu saja level puasa kita. Itu ada puasa khusus dalam khusus. Satu lagi puasa umum. Paling awal, paling rendah puasa. Sebab tu puasa ni orang yang puasa darjatnya diangkat. Maksudnya akulah yang balas. Allah saja yang balasnya. Allah saja yang akan mengetahui kadar pahalanya. Dan Allah yang akan melipatkan ganda kebaikannya. Adapun ibadat yang lain, manusia dah ramai tahu. Tu sembahyang orang dah tahu dah. Dikira sembahyang berjemaah 27 kali ganda. Sembahyang orang bujang 1 kali 1 saja. Sembahyang orang bujang berjemaah 1 kali 27. Sembahyang orang berkahwin 70 kali ganda kali 27. Kahwin 1, 2, 3, 4. Tu. Yang sonok tu. Pahala berganda. Al-Hafiz Munawi dalam kitabnya, fadilat keempat lagi, Fa'in Al-Qadir menyebut ia bermaksud sebagai satu isyarat akan besarnya ganjaran dari pahala kerana yang maha mulia, yakni Allah. Apabila diberitahu akan beri ganjaran, maka dia memberi tanpa had yang menjadikan pemberiannya itu amat mulia. No limit. Bila Ramadan ni pahala tak ada limit. Terus infinity. Terus gerak kalau buatlah. Kalau buat kebajikan, kalau buat cari pahala, tak ada limit. Ibn Rajab Al-Hambali berkata, puasa dikecualikan daripada segala amalan yang lain yang diberikan ganjaran sehingga 700 kali ganda kerana ia tidak tertentu kepada bilangan itu sahaja, bahkan lebih banyak lagi tanpa bilangan yang tertentu. Puasa itu adalah daripada sifat kesabaran. Oleh itu Nabi SAW menamakan bulan Ramadan itu dengan bulan sabar. Allah. Sebab tu dalam bulan Ramadan ada sabar. Sabar macam mana? Sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah, as-sawmu nisfu as-sabri. Maksudnya puasa itu separuh daripada kesabaran. Riwayat Tirmizi. Kita tengok level sabar. Jumpa tadi.
sabar. Saya ada juga. Kaitan tadi, Ramadan bulan sabar. Ya. Bila Ramadan ni bulan yang sabar. Ni kita tengah PKP kan, kena sabar. Bulan Ramadan lagi hebat sabarnya. Kita tengok sabar. Ya. Sabar, Ramadan bulan sabar. Ramadan bulan sabar. Sabar ialah menahan diri dari terkejut dengan musibah yang menimpanya. Firman Allah Ta'ala yang menyuruh orang beriman supaya bersabar. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Al-Imran, surah Imran 200. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu di dalam mengerjakan ketaatan dan menjauhi maksiat. Saling bersabarlah kamu di dalam menghadapi musuh. Berjagalah, yakni di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan. Surah Al-Imran menyuruh kita bab sabar. Ya. Masa bila? Waktu mengerjakan ketaatan dan menjauhi maksiat. Maksud sabar tu. Saling bersabarlah kamu menghadapi musuh. Itu satu lagi tab. Dan berjagalah. Sabar lagi di boundary, di perbatasan negara kita. Bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan. Ini maksudnya apa? Kita semua bersabar. Ramadan bersabar. Tengah terkurung ni pun bersabar. Tengah merebaknya wabak pun kita bersabar. Sabar yang betul lah. Firman Allah lagi yang memuji orang mukmin yang sabar, yang berdoa kepadanya apabila mereka terkena musibah. Wa basyiris sabirin allazi idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maksudnya, berilah berita gembira kepada orang yang sabar, iaitu apabila ditimpa kepada mereka musibat, mereka berkata, sesungguhnya kami bagi Allah. Sesungguhnya kami bagi Allah, iaitu milik Allah. Sesungguhnya kepadanya lah kami dikembalikan. Sesungguhnya kepada Allah lah kita dikembalikan. Untuk mereka itu selawat dan kerahmatan dari Allah mereka, Tuhan mereka, dan mereka itulah mendapat petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Disuruh kita bersabar, Allah puji kita, kemudian diselawatkan kita, dan akhirnya dapat petunjuk. Allah juga menyatakan bahawa Dia amat suka kepada orang yang bersabar. Ia adalah suatu gesaan yang sungguh-sungguh dari Yang Maha Mencipta agar bersifat sabar. Kena renung kita. Allah memang menyuruh kita bab sabar. Dah sebulan dah kita nunggu PKP, maksudnya kita kena jaga bab sabar kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala lagi, wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada orang yang bersabar. Surah Al-Imran ayat 146. Sabar kita. Allah juga mensyaratkan pengampunan dan pahala darinya dengan melakukan amalan yang soleh dan bersabar. Diampunkan dosa kita. Kemudian buat kerja yang amalan yang soleh. Dan lagi hebat, ada bab sabar. Surah Hud ayat 11. Allah juga menyatakan, illallazi nasabaru wa amilus salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Maksudnya, kecuali orang yang bersabar dan mengerjakan amal yang soleh, bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. Disuruh kita bersabar, buat amalan yang soleh, Allah ampunkan kita. Itu pahala
terlalu besar. Kena pula Ramadan. Buat sabar lagi, firman Allah Ta'ala juga, wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maksudnya, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu amat berat untuk dilakukan kecuali orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Ya, ini Allah suruh kita dalam surah Al-Baqarah 45, mintalah pertolongan dengan Allah Ta'ala dengan bab sabar. Dengan sabar dan solat. Sujud, mohon pada Allah Ta'ala. Itu yang kita sembahyang hajat, mohon jauhkan wabak, mohon dileraikan wabak. Kita sabar. Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya berkata, sabar di sini maksudnya puasa kerana puasa merupakan sebahagian dari maknanya. Maknanya ialah sabar. Bila masuk Ramadan, sabar tu hebat. Apa maksudnya? Dalam bulan puasa, sabar di sini maksudnya puasa kerana puasa. Maksudnya puasa. Sabar di sini maksudnya puasa. Pasal apa? Kerana puasa merupakan sebahagian dari maknanya ialah sabar. Waktu Ramadan ada bab sabar. Jangan cepat naik angin, cepat marah, cepat melompat. Dalam hadis pula, sabar itu digambarkan sebagai penerang yang menerangi kegelapan. Sabda Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Ash'ari. Maksudnya, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Ucapan Alhamdulillah memenuhi timbangan mizan. Ucapan Subhanallah dan Alhamdulillah keduanya memenuhi langit dan bumi. Solat itu cahaya. Sedekah itu bukti keimanan. Sabar itu penerang. Dan Al-Quran itu hujah, yakni penolong bagi kamu. Atau hujah melawan, atau hujah untuk melawan kamu. Setiap manusia keluar pada waktu pagi dengan menjual dirinya. Maka ada yang berjaya membebaskan dirinya dari syaitan. Dan ada yang terjerumus ke lembah dosa. Riwayat Muslim. Ni cerita bab sabar. Apa maksudnya? Sabar itu menerangi. Menerangi kegelapan. Ulang balik. Kebersihan itu, hadis tadi, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Lepas tu kita, biar orang beriman, suka bab bersih. Kebersihan kena jaga. Ucapan Alhamdulillah memenuhi timbangan mizan. Jangan berhenti zikir. Ucapan Subhanallah dan Alhamdulillah keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Hebat. Solat itu cahaya. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti yakni keimanan. Sabar itu penerang. Cahaya bab hidup kita. Cahaya bab iman kita. Dan Quran itu hujah, iaitu penolong bagi kamu ataupun melawan bagi kamu. Setiap manusia keluar pada waktu yang dengan pagi dengan menjual dirinya, maka ada yang berjaya, ada yang bebas daripada syaitan. Ada yang terjerumus ke lembah dosa. Itu maksud. Yang penting buat sabar. Dan sabdanya lagi sallallahu alaihi wasallam lagi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak diberi rezeki akan seorang itu lebih baik dan lebih luas daripada bab sabar. Bila bab sabar ni ada bab rezeki. Kena sabar. Tiap manusia, tiap fulan bin fulan ada rezeki ni. Tapi pentingnya bab sabar. Riwayat Al-Hakim. Umar bin Al-Khattab berkata, kehidupan yang paling afdal dalam kami mencapai ialah dengan sifat sabar. Sayyidina Umar bagi statement, kehidupan yang paling afdal yang kami dapat mencapainya ialah dengan sifat sabar. Tu hebatnya kehidupan, ada bab sabar. Sifat berputus asa adalah berlawanan dengan sabar. Mereka yang sentiasa berputus asa terhadap rahmat Allah dan tidak sabar atau reda dengan takdirnya adalah kaum yang kafir dan ingkar. Firman Allah Ta'ala, innahu la yai'asu min rahillahi illa qaumul kafirun.
Sungguhnya yang tidak berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala kecuali kaum yang ingkar saja. Surah Yusuf ayat 87. Orang Islam, orang hebat, orang beriman, dia tak berputus asa. Okey, bab sabar ni tak habis lagi. Sabar ini ditulis ini, sabar itu terbahagi kepada 3 bahagian. Pertama, sabar di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Mengerjakan ibadah memerlukan kesabaran yang tinggi dan ketekunan. Mengerjakan perkara taat adalah sukar kalau tidak disertai dengan kesabaran yang mendalam. Sabar di dalam menjalankan perintah Allah merupakan perkara yang menjadi satu kemestian. Ini kerana nafsu sentiasa menghalang kita daripada melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah, syaitan menjanjikan kepada kamu kefakiran, sentiasa menyeru kepada kemungkaran, sedangkan Allah menjanjikan kepada kamu keampunan dan kurniaannya. Dan Allah mempunyai kurnia yang besar, iaitu surga. Surah Al-Baqarah. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Syaitan janjikan kepada kamu kefakiran, sentiasa menyeru kepada bab kemungkaran, sedangkan Allah janji kita keampunan dan kurnianya. Allah mempunyai kurnia yang besar, iaitu syurga. Tu yang pertama, sabar, ya. Yang kedua, sabar, makna sabar dibagikan ke dia 3, ya. Yang kedua, sabar dari melakukan maksiat, iaitu menahan diri pada terjerumus ke lembah maksiat, merupakan tingkatan sabar yang tinggi. Ini kerana ialah dilakukan semata-mata ingin menjunjung perintah Allah Ta'ala, dengan ketundukan kepada ajaran Allah dan kesabaran menahan anggotanya daripada melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni puasa, takut kita buat maksiat, bimbang buat maksiat. Oleh itu memerlukan kesabaran di bulan Ramadan untuk menahan kemarahan kepada siapa yang menyakiti kita. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa menahan kemarahan sedang dia mampu melaksanakannya, Allah akan memanggilnya di khalayak ramai dengan dia memilih antara bidadari surga yang terbaik dan mengawininya dengan mengikut apa yang dia ingini. Riwayat Abu Daud. Ini hebatnya balasan siapa yang sabar menahan kemarahan. Itu sabar yang kedua. Yang ketiga, maka hendaklah seorang itu sentiasa bersabar dalam menghindari maksiat sebagai mentaati Tuhan yang Maha Mengasihani, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang mulia dan diberkati. Jaga Ramadan ni, ya, sabar kita waktu bulan Ramadan. Yang ketiga, pembahagian sabar, sabar terhadap sebarang musibah. Hal ini disentuh oleh Rasulullah SAW menerusi sabda baginda, inna min asyaddin nas bala'an al-anbiya summa allazi nayalunahum summa allazi nayalunahum summa allazi nayalunahum. Manusia yang paling teruk menerima bala musibah ialah para nabi, kemudian yang seumpamanya dengan mereka, kemudian yang seumpama dengan mereka. Paling hebat kena musibah ialah para nabi yang bawa ke jalan yang kebenaran. Paling hebatnya bab sabar dia. Kesabaran adalah satu sifat yang akan diuji oleh Allah. Sifat orang beriman bila ditimpa musibah, mereka bersabar kerana sabar itu adalah kebaikan buat dirinya. Sesiapa yang dikenakan musibah, anggaplah ianya satu kebaikan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sabda Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Maksudnya,
Siapa yang Allah berkehendakkan padanya kebaikan, maka dikenakan penderitaan, yakni musibah. Riwayat Bukhari. Ni, jangan bimbang, jangan risau. Datangnya musibah, cuba kena renung kita. Sifat yang akan diuji oleh Allah. Sifat orang beriman bila ditimpa musibah, mereka bersabar. Kerana sabar itu adalah kebaikan buat dirinya. Siapa yang dikenakan musibah, anggaplah ianya satu kebaikan yang anugerah oleh Allah Ta'ala. Terima dia sebagai anugerah. Ramadan Allah bagi anugerah. Anugerah. Allah bagi anugerah. Apa dia? Ramadan. Musibah pun sama juga. Hanya kita diuji. Allah mengetahui betapa susahnya tetap di jalan yang lurus kerana banyak rintangan dan halangan berada di hadapan. Seorang di dalam mengerjakan ketaatan mesti sabar menghadapinya dan menjauhkan diri dari syak wa sangka terhadap Allah. Dari Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu menceritakan, kami mengadu kepada Rasulullah SAW ketika sedang bersandar dengan serbannya di bawah naungan Kaabah. Kami berkata, wahai Rasulullah, mintalah pertolongan dari Allah supaya Allah memenangkan kami. Berdoalah untuk kami, yakni menghadapi musyrikin Kaabah Makkah. Jawab Nabi SAW, orang terdahulu sebelum kamu, seorang lelaki ditangkap hidup-hidup dan ditanam, kemudian diambil gergaji dan diletakkan di atas kepalanya untuk dibelah dua, serta disikat dengan sikat besi sehingga keluar daging dan tulangnya. Tidaklah dia berganjak dari agamanya. Demi Allah, dia, yakni Allah, akan menyempurnakan urusan agama ini, sehingga seorang berjalan dari Sana'ah menuju ke Hadal Maut, dia tidak takut kecuali Allah, atau takut kepada seekor serigala yang ingin menerkam ternakannya. Akan tapi kamu ini terlalu tergesa-gesa, yakni gopoh. Riwayat Bukhari. Ni cerita, sahabat mohon pada Rasulullah minta doa direct biar Allah makbulkan. Tapi Nabi cerita dulu, orang dulu yang berjuang nak memenangkan agama sampai kena gergaji kepala. Kepala tu kena gergaji. Bayangkan, kepala kena gergaji. Bukan pisau, gergaji. Mata gergaji macam mana? Memecahkan kepala. Kemudian orang berurusan dengan ternakannya, mengembara dengan ternakannya daripada Sana'ah. Sana'ah ni daripada Yaman. Satu bandar Yaman ke satu tempat yang panggil ke Hadramaut. Tidak takut kecuali Allah saja. Dia tak takut serigala serang. Masih terus lagi. Sana'ah dan Hadramaut adalah dua buah bandar di Yaman. Seperti yang disebut di dalam hadis ini, begitulah sabarnya orang terdahulu di dalam menghadapi ujian dari Allah, di dalam mempertahankan akidah sehingga sanggup diseksa dengan seksaan yang dahsyat. Begitulah yang berlaku di zaman Rasulullah SAW di kalangan golongan yang lemah, mustada'afin, orang yang lemah di Mekah. Ini sebagaimana berlaku pada keluarga Yasir yang mati dibunuh bersama isterinya Sumayyah demi mempertahankan akidah. Juga ianya berlaku pada Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir dan para sahabat lain. Ni cerita perjuangan Islam. Kita macam mana zaman sekarang? Orang hina Nabi pun bertenang lagi. Orang pijak-pijak Quran masih bertenang lagi. Orang hina nama Allah Ta'ala, orang hina Islam, kita masih senyap lagi. Orang hidangkan makanan yang haram, makanan yang tidak halal, masih lagi kita nak raikan lagi. Allah bagi peringatan dengan corona ni. Maksudnya apa? Allah suruh balik pada ajaran Rasulullah SAW. Taat Allah, taat Rasul. Jiwa seorang mukmin mesti ditarbiah dengan ujian dengan kelaparan. Ini untuk menguji tingkat kesabaran mereka di dalam menyelusuri kehidupan-kehidupan, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka yang dipuji Allah Ta'ala
lantaran kesabaran mereka di dalam mengerjakan ketaatan dan mengekang segala maksiat. Ni bila Ramadan, orang mukmin yang hebat ditarbiah dengan ujian kelaparan. Sebab tu puasa ni untuk kita berlapar, bukan untuk cari lauk, bukan untuk mengira lauk. Puasa tujuan utama untuk berlapar. Kesilapan kita pasal puasa, tujuan kita nak tunggu makanan petang nanti. Sebab tu ramai orang puasa. Ramai orang puasa sebab seronok petang ni ada makanan. Kesilapan besar. Oleh itu, maksud sabar yang ketiga ni, oleh itu para ulama telah mengkhususkan Ramadan sebagai bulan sabar, kerana para salafus soleh dapat menahan diri dan gigih berjihad di bulan Ramadan dalam beberapa perangan menentang golongan yang tidak beriman kepada Allah dan golongan yang memerangi agama Allah dan Rasulnya serta negara umat Islam. Tu hebat orang dulu berjuang dengan nama Allah Ta'ala waktu bulan Ramadan. Tu hebat. Tu tiga pembahagian sabar di bulan Ramadan. Sabar itu ada tiga. Sabar dalam mengerjakan ketaatan Allah, sabar dari melakukan maksiat. Yang ketiga, sabar terhadap sebarang musibah. Ni tiga bahagian sabar. Balik pada fadilat Ramadan. Tak habis lagi fadilat. Kitab belum habis lagi, baru perenggan pertama. Teruskan insya-Allah. Mohon respon daripada surah Taibah insya-Allah. Fadilat yang ke 4 ni. Kelima. Fadilat puasa pertama, Allah memuji orang mukmin yang berpuasa. Yang kedua, puasa tidak ada bandingannya. Yang ketiga, menyandarkan ibadah puasa kepada Allah sebagai memuliakannya. Yang keempat, darjat orang puasa diangkat. Yang kelima, puasa bersesuaian. Puasa bersesuaian. Yang keempat tadi, darjat orang puasa akan diangkat. Itu yang ada bab sabar tu. Yang kelima, puasa bersesuaian untuk sifat Allah yang maha kaya dan tidak perlu pergantungan kepada siapa. Kata ulama tafsir, tempat bergantung bermakna tidak berhajat kepada makan dan minum. Hal ini disebut oleh Imam Al-Qurtubi, sesungguhnya perbuatan hamba bersesuaian dengan keadaan mereka, kecuali puasa. Ia bersesuaian dengan satu sifat daripada sifat-sifat Allah. Seolah-olahnya dia berkata, sesungguhnya puasa itu mendekatkan diri kepada aku, iaitu kepada Allah, dengan satu perkara yang berhubung kait dengan satu sifat daripada sifat-sifatku. Tu satu sifat yang hebat. Pergantungan kita terus kepada Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Gantungan kita. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Surah Ghafir ayat 44 pun sama juga. Tak ada tempat lain kita bergantung. Lepas tu kita nak keluar mana pun kita niat Allah saja. Bismillahi tawakkal tu Allah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi la ghafurur rahim. Tu bismillahi tawakkal tu Allah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gantung Allah. Perisaikan rumah kita. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf. Waja'alna min baini aydihim saddan min khalfihim saddan fa aghshaynahum wa hum la yubsirun. Terus serah bulat-bulat pada Allah Ta'ala. Kunci. Jangan tak kunci pula rumah. Dah baca doa, kunci jugalah rumah. Tawakal pada Allah Ta'ala. Pergantungan kita. Jangan tawakal dengan sisi kamera. Sisi kamera pun boleh hilang juga. Boleh masuk juga pencuri, penyamun. Tu pergantungan kita terus pada Allah. Fadilat puasa yang ke-5. Puasa adalah kafarah. Kafarah. Fadilat yang ke-6. Puasa adalah penghapus ataupun kafarah daripada kesalahan. Sabda Rasulullah SAW,
sebagaimana diriwayatkan oleh Huzaifah bin Al-Yaman. Fitnah seorang lelaki pada ahli keluarganya, hartanya, jiwanya dan jirannya dikafarahkan dengan puasa, sedekah dan amal ma'ruf nahi munkar. Riwayat Bukhari. Al-Munawi berkata, fitnah lelaki ialah kesesatan, maksiat atau perbuatan jahatnya yang membabitkan ahli keluarganya sehingga lupa menjalankan kewajipannya dan cuai memberi didikan kepada ahli keluarganya segala perkataan yang baik, yakni fitnah kepada harta ialah yang didapati dengan cara yang haram dan dibelanjakan kepada perkara yang haram, atau selalu disibukkan oleh hartanya sehingga lalai melakukan kebajikan. Fitnah kepada dirinya ialah cenderung kepada nafsu syahwat, dan seumpamanya fitnah kepada anaknya ialah gembira yang keterlaluan sehingga melupa perintah-perintah syarak. Fitnah kepada jirannya pula ialah rasa iri hati, merasa megah, berebut mengejar hak keperluan dan cuai di dalam melaksanakan perjanjian, yakni memungkiri janji. Sabda Nabi SAW, man sama ramadana iman hisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan Allah diampunkan baginya dosa yang terdahulu. Rasulullah SAW, bab puasa ni dia satu penghapus bab kafarah ataupun kesalahan-kesalahan. Sabda lagi Rasulullah SAW lagi, puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun yang lepas dan akan datang, dan puasa hari Asyura pula mengkafarahkan dosa tahun terdahulu. Riwayat Muslim. Tengok, puasa sunat je. Jangan lupa bila masuk musim haji 9 Zulhijjah, puasa sunat Arafah. Apalagi puasa Ramadan, apalagi puasa 6. Kata ulama, tanda-tanda puasa kita diterima Ramadan, senang kita nak bingkas terus puasa 6. Hari kedua dah start. Dia tak risau bab makanan, dia tak risau bab rendang, tak risau bab lemang, tak risau bab ketupat. Dia risau takut tak terbuat puasa 6. Takut terlepas. Ada berapa hari? Ada lebih kurang 29 hari Syawal untuk melaksanakan puasa 6. Jangan tangguh, jangan dibiarkan. Jangan last minute. Tu kadang-kadang dia buat puasa 6 sampai hari ke-25 Syawal baru nak buat. Jadi tak puasa 6? Tak. Dia akan jadi puasa 5. Tangguh. Akhirnya jadi puasa 5. Kenapa puasa 5? Tinggal 5 hari. Mana cukup 6? Yang disuruh kita puasa 6. Jangan tangguh. Jangan tangguh puasa 6. Fadilat yang ke-7, puasa. Banyak ni. Fadilat. Allah dan para malaikat memuliakan orang berpuasa dengan berselawat kepadanya. Allah dan para malaikat memuliakan orang berpuasa dengan berselawat kepadanya. Sabda Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, maksudnya, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang yang bersahur. Riwayat Ibnu Hibban daripada Ibnu Umar radhiyallahu, innas shaima iza ukilla indahu sallat alaihi. Ni sebelum tu, innallaha ta'ala wa malaikatu yusalluna ala musakhirin. Maksudnya Allah dan malaikatnya berselawat ke atas orang yang bersahur. Hebatnya. Tu kalau puasa kadang-kadang tak hendak bersahur. Payah sangat bab sahur. Kalau zaman yang sebelum PKP ni, kalau bersahur lagi dahsyat. Sebenarnya ada kelebihan bersahur. Ramai orang tak nak ambil tahu bab sahur, kelebihan sahur. Saya cari sikit, share sikit kelebihan sahur. Sahur ni ada adab, dalam bab ada adab.
puasa 3-3. Ni ya. Adab-adab bila nak Ramadan, bila nak berpuasa, adab-adab ibadat puasa yang hebat ialah bersahur. Bersahur untuk berpuasa termasuklah sunnah Rasulullah SAW. Kadang-kadang payah, tak nak bersahur, tak bangun, tak terbangun dia, ya, sahur. Sabda Rasulullah SAW yang maksud, bersahurlah kamu kerana sesungguhnya bersahur itu adalah berkat. Ya, tu riwayat Bukhari dan Muslim. Bersahur tu ada keberkatan. Kadang-kadang bila puasa tak jadi apa, ya, barakah tak ada, tak nak bersahur. Buka hebat, sahur tak nak. Di antara hikmat disunatkan bersahur ialah sebagai alas perut yang disimpan oleh orang yang puasa supaya tidak terlalu lapar sepanjang puasa pada siang hari. Ia juga sebagai dorongan supaya orang Islam dapat bangun dan lebih awal menghidupkan malam Ramadan dengan zikir, doa, ibadat lain sebelum menjamah makanan pada waktu sahur. Pada waktu yang penuh keberkatan inilah pahala boleh diperolehi oleh seorang Muslim melaksanakan ibadat yang boleh mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Bukan tujuan bangun sahur je, silap. Kadang bangun sahur untuk makan, tersilap kita. Bangun sebelum sahur tu, semayanglah kita, semayang tahajud, qiyamul kita, tasbih kita, zikir kita, Quran kita. Baru betul-betul hidup malam Ramadan. Ya. Waktu bersahur bermula pada tengah malam hingga terbit fajar. Kalau boleh dilewatkan, iaitu 10 minit, 15 minit sebelum Bilal melahirkan azan. Tu kalau boleh diakhirkan untuk bersahur, iaitu kira-kira 10 minit, 15 minit sebelum Bilal azan. Waktu imsak tu kena jaga. Waktu sahur satu kena jaga untuk dilewatkan, tapi jangan sampai terlebih waktu imsak tu, takut terlepas. Waktu buka dicepatkan. Sunnah. Cepatkan dan jangan tangguh-tangguh. Jangan tangguh, jangan melerit buka puasa sampai setengah jam. Habis waktu maghrib, burn terus maghrib. Ini kesilapan besar. Bukan kat restoran. Dulu zaman sebelum PKP betul, memang di restoran malam-malam orang tak sembahyang. Apa? Konsep jamakkan sembahyang tu terus pada isyak. Itu kesilapan. Maghrib terlalu pendek waktu dia. Hadis menjelaskan bahawa Nabi SAW menghentikan makan sahur kadar masa anggaran jika dibaca ayat Al-Quran selama 50 ayat. Anggaran masa tu, kami telah bersahur bersama dengan Rasulullah SAW, kemudian bagi bangun dengan mengerjakan solat. Anas bertanya, berapa lamakah tempoh antara azan dan sahur itu? Zaid menjawab, sekadar 50 ayat Al-Quran. Time sebelum azan 50 ayat Quran. Kena berhenti sebelum azan. Berkat yang dimasukkan seperti yang dijelaskan oleh ulama merangkumi beberapa pengertian. Berkat sahur ni, pertama, berkat sahur ni, ia bezakan puasa orang Islam dengan ahli kitab kerana mereka puasa tanpa sahur. Bezakan orang Islam dengan ahli kitab dulu. Kedua, sahur adalah waktu yang afdal untuk beribadat, menghidupkan malam Ramadan. Menjadikan satu kerugian jika ditinggalkan begitu saja ruang masa bersahur tanpa diisi dengan amal ibadat lain. Luangkanlah masa dengan baca Quran, zikir, doa supaya dapat memperolehi pahala kepada Allah Ta'ala dan kekuatan sepanjang puasa Ramadan. Yang ketiga, makanan yang dimakan suatu sahur adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai kekuatan dan alas perut menahan kelaparan pada siang Ramadan. Tu panjang tuan cerita buat sahur ni. Sebab kelebihan sahur. Puasa yang berjaya adalah yang diamalkan oleh sunnah Rasulullah SAW. Puasa yang berjaya yang membuahkan keadaan rohani dan jasmani yang dinamik, bersih dan diperbaharui. Apa yang diperlukan ialah kawalan yang baik sewaktu berbuka dan bersahur. Ketika berbuka, sebaiknya makanlah makanan yang senang dihadam, mengandungi serat fiber dalam keadaan sikit,
Amalan Rasulullah SAW makan tamar adalah baik kerana ia mengandungi karbohidrat tinggi. Di samping asid amino antaranya, ya, dapati dalam menenangkan perasaan. Itu jaga buat sahur. Banyak lagi cerita buat sahur dan buka puasa. Okay. Balik tadi pada kitab kajian Fadilat puasa nombor berapa? Nombor 8. Siap saya. Sikit kita mari pada bab sahur daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya orang yang berpuasa bila dia makan di sisinya maka malaikat akan berselawat kepadanya. Riwayat Bukhari. Tu bila makan sahur, bila buka puasa, malaikat berselawat. Fadilat yang ke-8, puasa adalah benteng daripada api neraka. Kelebihan puasa yang ke-8, puasa adalah benteng daripada api neraka. Apa dia? Sabda Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Uthman bin Abi Al-Ash radhiyallahu an, as-saum jannati min azabil. Puasa adalah benteng dari azab Allah, riwayat Ahmad. Puasa tu sebagai benteng. Itu puasa yang sebenarnya lah. Juga riwayat daripada Uthman bin Abi Al-Ash daripada Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa itu benteng yang menghalang seseorang daripada ke neraka. Riwayat Ahmad. Puasa tu lagi benteng, perisai, ya? Dikubur kita daripada ke neraka. Al-Munawi berkata, penjagaan yakni daripada Allah di dunia ialah daripada melakukan maksiat dengan disekat nafsu syahwat dan menjaga anggota daripada maksiat. Adapun penjagaan di akhirat ialah dijauhkan daripada api neraka. Allah, dan puasa tu perisai kita daripada bab neraka. Sabda Nabi SAW lagi, puasa adalah perisai. Ya, puasa adalah perisai. Ianya benteng daripada benteng-benteng bagi orang mukmin. Setiap amalan adalah bagi tuannya dan puasa tuannya, dan puasa adalah untukku dan akulah yang membalasnya. Riwayat At-Tabrani. Ya, puasa itu adalah amalan manusia, kemudian tuannya bagi tuannya, itu manusia. Puasa dia, setiap amalan adalah bab untuk manusia, kemudian puasa pula untuk Allah Ta'ala. Itu hak Allah bagi. Akulah yang balas. Allah yang balas. Itu hebatnya puasa. Imam Al-Munawi menjelaskan maksudnya dengan berkata, orang yang berpuasa Allah memberinya balasan pahala yang banyak. Aku yang menguruskan balasan pahala. Allah yang balas balasan pahala dia tanpa diwakilkan kepada malaikat yang paling dekat atau makhluk-makhluk lain, kerana puasa itu rahsia antara aku dengan hamba-hambaku. Ini kerana apabila ditahan dirinya daripada nafsu syahwat, maka ia diberi pahala dengan pengawasan Allah Ta'ala. Fadil Al-Qadir. Ya, tu. Ya, Allah balas, Allah dekat dengan kita. Sebab tu tuan-tuan, bila buka puasa ni, antaranya lepas buka puasa. Tapi sebelum buka puasa tu, dipesan dengan kita, Tuan Guru Dato' Ismail Kamus, kita catatkan sini, sebelum buka puasa carilah jalan untuk berzikir. Antara zikir-zikir yang diajar di sini, saya catatkan sini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Azim, Ya Azim, Ya Azim, Ighfir liya zambal azim, fa innahu la yaghfirul azim illal azim. Minta kita zikir, contoh, apalagi tahlil, apalagi macam-macam. Sebenarnya kita ni waktu dah buka puasa tu, jangan terus bangun sembahyang. Ambil masa 50 second, 19 minit, 15 saat, 20 saat ataupun 30 saat. Fikirkan sekejap, aku tadi puasa atau tidak. Daripada subuh tadi sampai maghrib, termenung gitu, tadi aku puasa atau tidak. Subuh tadi, apa yang aku buat daripada subuh sampai maghrib. Sama lepas sembahyang pun kita cek.
Bimbang, bukan bimbang, takut. Takut tak diterima sembahyang kita. Takut tak diterima puasa kita. Termenung solat ke tidak tadi? Tu. Sama dengan puasa. Puasa pun juga. Aku puasa ke tidak? Betul ke aku puasa? Kena termenung. Tak payah lama-lama. 20 second, 30 second cukup. InsyaAllah. Bila ada bab termenung tu, takut. Bila takut, bimbang. Bila bimbang, kita harap pada Allah Ta'ala. Bila kita harap, kita doa. Bila doa, kita sangka baik dengan Allah Ta'ala. Menurut hadis Qudsi, Allah menurut sangkaan hambanya. Kalau kita sangka baik dengan Allah Ta'ala, insyaAllah baiklah jadi. Ya. Balik pada tadi, puasa di jalan Allah juga dapat menjauhkan diri daripada neraka. Daripada Amr bin Al-Bash bahawa Nabi SAW bersabda, siapa yang berpuasa di jalan Allah satu hari akan dijauhkan dari api neraka dalam perjalanan 100 tahun. Tu riwayat Al-Nasa'i. Ibnu Daqiq Al-Aid berkata, perkataan fi sabilillah mengikut keadaan yang masyhur digunakan untuk jihad. Jika dibawa maksud jihad ia ibadat puasa, maka ia merupakan kelebihan baginya kerana berkumpul dua ibadat yang dikhendaki dengan fi sabilillah, iaitu ialah sebarang ketaatan kepada Allah walau dengan cara apapun. Makna yang pertama lebih dekat kepada maksudnya. Sekiranya puasa tidak melemahkannya daripada berjihad, maka meneruskan puasa adalah lebih afdal untuk menghimpunkan antara dua fadilat. Tu kena renung kita. Tu fadilat. Salah satunya bab puasa kita. Apa dah? Dekat sejam dah. Okey. Fadilat yang ke-9. Bawa baca sikit kitab ni, perenggan berapa? Perenggan pertama. Okey, fadilat yang ke-9, puasa di musim panas. Ramadan ni memanglah panas. Ya. Puasa di musim fadilat yang ke-9, puasa di musim panas sebagai minuman di hari dahaga. Waktu bila? Hari kiamat. Itu kelebihan. Orang boleh puasa di gurun, orang boleh puasa di musim panas. Ramadan tu masuk musim panas. Ya. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu kata, Nabi SAW mengutuskan Abu Musa Al-Asy'ari dalam satu gerombolan kecil di lautan. Bila mereka berada di lautan, maka pada malam yang gelap, ada seorang bangun lalu berteriak, wahai kelasi kapal, berdirilah kamu semua, aku ingin beritahu satu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala di atas dirinya, zatnya. Abu Musa berkata, beritahulah kami. Dia berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan pada dirinya bahawa sesiapa yang dahaga pada musim panas, maka Allah Ta'ala akan beri minum kepadanya pada hari kiamat, minuman hari kiamat. Diberi minuman pada hari kiamat. Oleh itu, berpuasalah pada musim panas antara ciri-ciri keimanan yang sebenar. Kerana puasa di hari yang panjang panasnya di waktu siang dan berada di waktu bawah panas terik. Hebatnya. Ya. Kelebihan bila puasa musim panas, besok di akhirat, waktu akhirat besok panas sepanas-panasnya. Matahari pula ikut perangai kita. Kita dibagi minuman besok di kiamat, hari kiamat. Tu yang ke-9. Tu puasa orang yang pada musim panas. Yang ke-10, yang ke-10, puasa pada musim sejuk akan mendapat harta yang tidak ternilai. Sabda Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Amir bin Mas'ud radhiyallahu anhu, puasa pada musim sejuk merupakan harta yang menyejukkan tidak nilai. Riwayat Ahmad. Maksudnya ialah harta yang tidak diperolehi dengan cara bersusah payah. Orang Arab menggunakan perkataan
al-baridah, pada suatu perkara yang ada kerehatan padanya, kerana pada musim sejuk mereka boleh berehat banding ketika waktu panas. Ini kerana malam musim sejuk adalah panjang masanya, dan di sementara siang hari waktu lebih pendek. Qatadah berkata, seorang tabi'in berkata, sesungguhnya malaikat bergembira pada musim sejuk bagi seorang mukmin yang mana siangnya pendek dengan untuk puasa dan malamnya panjang untuk bangun malam. Saya saja sejuk tu pun boleh lagi beribadah. Itu kelebihan yang pada musim sejuk bila puasa. Fadilat yang ke-11, saya tak boleh habis, ada 24. Kena ada lagi tazkirah. 24 kelebihan puasa. 11 panggilan syurga Ar-Rayyan bagi semua yang berpuasa. Diriwayatkan daripada Sahil bin Sa'ad daripada Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di dalam syurga ada satu pintu yang dipanggil Ar-Rayyan, yang mana orang yang berpuasa akan masuk darinya pada hari kiamat. Ianya tidak dimasuki oleh orang lain selain mereka. Maka diseru mana orang yang berpuasa, maka mereka pun masuk. Apabila yang terakhir dari mereka masuk, pintu itu ditutup sehingga tidak dimasuki oleh siapa pun. Ar-Rayyan. Al-Tirmizi dalam riwayat menambah, barang siapa yang masukinya maka dia tidak akan dahaga buat selama-lamanya. Allahu Akbar. Ar-Rayyan bermaksud orang yang tidak merasa dahaga. Ia kalimah atau sifat yang sesuai sekali kepada orang yang berpuasa. Berkata Mulla Al-Qari, maksudnya Ar-Rayyan itu sama ada dirinya sendiri tidak merasa berdahaga kerana banyaknya sungai-sungai yang mengalir, bunga dan buah-buahan yang ada di sampingnya, atau kerana sesiapa yang sampai kepadanya masukinya jadi hilang rasa dahaga pada hari kiamat. Itu kelebihan Ar-Rayyan. Berkata Izzuddin bin Salam kepada kitab Fuwaid Al-Sa'um, adapun dikhususkan kepada mereka masuki syurga dari pintu Ar-Rayyan kerana keistimewaan ibadat mereka dan kemuliaannya. Itulah satu gambaran yang sebenarnya tentang makna yang dibati pada kalimah Ar-Rayyan. Ianya buat selama-lamanya bagi penghuni syurga yang menjalankan segala suruhan Allah Ta'ala. Itu kelebihan puasa yang ke-11. Fadilat. Yang ke-12, akhir sekali, ada 24, tuan-tuan. Puasa jalan menuju syurga. Kelebihan puasa ni, jalan kita menuju ke syurga. Memang dibuka pintu syurga sebulan ni. Cuba renung. Sabda Rasulullah SAW, siapa yang menghabiskan hidupnya dengan puasa sehari, maka ia akan masuk syurga. Allah Akbar. Satu hari. Maksudnya siapa yang menghabiskan umurnya dengan puasa sehari, yang mana dia mati dalam keadaan berpuasa, atau selepas berbuka puasa, maka dia akan masuk syurga bersama orang yang terdahulu tanpa didahulukan dengan azab siksaan. Allah, mati tengah puasa, mati lepas buka puasa, hebat balasannya, syurga tempat. Manakala hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa di kalangan kamu pada pagi ini berpuasa? Abu Bakar berkata, saya. Nabi SAW bersabda lagi, siapa yang beri makan orang miskin hari ini? Jawab Abu Bakar, saya. Sabdanya lagi, siapa yang mengikuti jenazah pada hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Sabdanya lagi, siapa yang melawat orang sakit pada hari ini? Jawab Abu Bakar, saya. Maka sabda Nabi SAW, tidak berhimpun perkara itu kesemuanya kepada seorang lelaki kecuali dia termasuk di kalangan ahli syurga. Riwayat Muslim. Allah, Abu Bakar hebat. Abu Bakar ni kurus, suka puasa. Ya? Apa dia jawab? Suka bab jenazah, tengok jenazah. Suka tengok orang miskin, bantu orang miskin. Semua jadi buat soalan-soalan pada Rasulullah. Ibnu Khuzaimah berkata, Allah mewajibkan syurga kepada orang yang berpuasa satu hari apabila dia menghimpunkan puasa dengan sedekah, menghadiri jenazah dan melawat orang sakit.
3 benda. Ni zaman kita sekarang ni, kalau ada peluang bantu buat sedekah, pergi ziarah orang sakit. Ni nak ziarah orang sakit C19 tak boleh, memang larang, takut kita pula terjangkit, kena kurung kita. Apa kita buat? Bantu sedekah, bantu secara online, bantu pada antaran post, macam-macam kita boleh iklankan. Tu kelebihan yang ke berapa? Ke-11, 12. Ke-12. Ada lagi tak boleh. Sikit lagi. Apa yang disebut ialah janji Allah dan Rasulullah yang menggambarkan kelebihan yang besar bagi mereka yang berpuasa. Firman Allah Ta'ala lagi, kulu wa ashwasrabu hani'am bima aslaftum fil ayamil khaliyah. Makanlah dan minumlah kamu sepuas-puasnya dengan apa yang kamu lakukan daripada amal soleh pada hari-hari yang lepas. Mujahid, seorang tabi'in dan lain berkata, ayat ini turun pada orang yang berpuasa. Oleh itu, wahai saudaraku, siapa yang meninggalkan makanan, minuman dan nafsu syahwatnya pada hari yang singkat ini, Allah Ta'ala akan menggantikan untuknya makanan dan minuman yang tidak akan habis, serta isteri-isteri yang tidak dia impikan atau sangkakan di dalam surga. Allah bantu. Ya, sampai yang ke-12. Dah sejam. 1 jam sukulah. Rasanya setakat ni kot. Yang ke-13, kelebihan puasa, syafaat puasa pada hari kiamat. Kita sambung akan datang, ataupun kita sambung petang ni di surau Taman Seri Pulai, kata silap saya. Sekejap hari Sabtu. Tak, petang ni di Masjid Faizin Kepong, online, bukan di masjid. Masjid Faizin punya turn petang ni, insyaAllah. Mudah-mudahan pengisian hari ini 12 fadilat puasa. Nak habiskan panjang tuan. Surah Taibah minta habiskan, tak boleh, ya, panjang lagi bab Ramadan ni. Bukan sikit, tak tamil baru 1 perenggan ni nak dihuraikan. Macam itulah mengaji, tak boleh mengaji cara drastik, ya. Walaupun dalam bulan Ramadan kena teliti, kena bagi habis betul-betul, kena bagi faham betul-betul. InsyaAllah. Terima kasih diucapkan pada bab ahli Qaryah surah Taibah. Mudah-mudahan pengisian pagi ini dapat diberkati, dimudahkan. Teruskan puasa kita, teruskan amalan kita, teruskan duduk di rumah, jangan kita keluar rumah. Inilah cubaan Allah Ta'ala, ya. Kelebihan puasa, fadilat puasa. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala, buruk daripada saya. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Ya, kena surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wassahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri bina waqtiha wa dina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ard wa la fis samai was samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu hayallah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwayallah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa minallah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'un fil ard
ولا في السماء والسميع العليم بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على كل شيء أعطاني ربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ربي لا أشرك به شيئا زجارك وجل تنارك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك اللهم إني أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa program petang ni untuk Masjid Al-Faizin Kepong, Desa Jaya Kepong, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.